Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan tabi'in, para ulama al-amilin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tingkatan ilmu dan juga kedalaman dalam para ulama dalam menerangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pada kesempatan kali ini akan membaca satu lagi bab yang baru daripada kitab Muntaka Imam Ibnu Jarud, dan sekarang kita masuki bab Salatul Khauf. Kita baca terlebih dahulu qala al-Imam Muhammad bin Jarud rahimahullah, babun fi salatil khauf. Babun fi salatil khauf. Qala haddatsana Muhammad bin Yahya wa Ahmad bin Yusuf qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan an Mansur an Mujahidin an Abi Ayyash az-Zuraqi radhiyallahu anhu annahu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'usfan. قال فاستقبلنا المشركون وعليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة. قال فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل بهذه الآية بين الظهر والعصر، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآية. قال فحضرت الصلاة فأمرهم. قال ابن يحيى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخذوا السلاح فصففنا خلفه صفين. قال ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. قال ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. قال فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم ثم انصرف. فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة في أرض بني سليم. وفي هذا النحو روى عطاء وأبو الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه wasallam. Ini adalah hadis yang akan kita bincangkan pada pagi hari ini. Walaupun satu hadis akan tapi mengandungi banyak perbahasan yang akan kita coba huraikan dalam kesempatan kali ini. Pertama-tama kita berbincang pada kali ini berkenaan dengan bab salatul khauf. Salatul khauf adalah salat yang khas dilakukan apabila kita kaum muslimin berada di dalam satu peperangan, dan dia dilakukan secara berjamaah, dan kita akan nampak ada perbezaan kaifiat dalam melakukan solat tersebut. Dan untuk makluman, semua dalam bab ni ada kira-kira 5 hadis ya, 5 hadis yang menampilkan perbezaan bentuk dalam melakukan salatul khauf. Dan nanti kita akan huraikan satu persatu, dan kita mulakan dengan beberapa
permasalahan utama yang kita jadikan sebagai mukaddimah sebelum kita mengurai membincangkan hadis yang pertama nih. Yang pertama, kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu', "Salatul khauf jaizatun fi kulli qitalin laisa biharam, sawa'un kana wajiban ka qitalil kuffar wal bugha wa qatta'it tariq idza qatalahumul imam, wa kadza as-sa'il ala harimil insan aw ala nafsihi idza awjabna daf' aw kana mubahan mustawi at-tarafain." Qitali man qasada malal insan aw mala ghairihi wa ma asbaha dzalik. Jadi kata Imam Syafi'i, salat khauf adalah satu rukhsah, ya, dia adalah satu keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru dia hanya dibenarkan apabila, seseorang hanya dibenarkan dalam peperangan yang bersifat wajib ataupun bersifat mubah. Adapun peperangan yang bersifat haram, yang hukumnya haram, maka tidak dibenarkan melakukan salat khauf. Macam juga qashar di dalam musafir, ya kan. Dalam mazhab Syafi'i, qashar adalah rukhsah, dan rukhsah itu hanya diberikan kepada kalangan yang kepada orang yang melakukan musafir yang harus. Yang wajib tentulah, paling kurang dia mesti harus. Ya tentu, apalagi yang wajib dibenarkan, yang sunat dibenarkan. Akan tapi yang haram tidak dibenarkan. Sebab ini rukhsah hanya diberikan kepada yang bersifat apa namanya, ibadah. Adapun yang bersifat maksiat maka tidak dibenarkan melakukan perkara ini. Nah, begitu juga dalam salatul khauf. Salatul khauf adalah satu keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa namanya, perbezaan dalam cara melakukan salat ni, dan perbezaan itu adalah satu keringanan. Nah, justru dia hanya diberikan dalam peperangan yang harus paling kurang. Wajib boleh, yang sunat boleh, harus paling kurang. Sedangkan peperangan yang haram maka tidak dibenarkan untuk melakukan salat al-khauf. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan dinukil juga oleh Imam An-Nawawi. Ya, jadi ini kaedah pertama yang mesti kita ketahui dalam perkara ini. Yang kedua, ada perbincangan di kalangan para ulama. Salatul khauf dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pelbagai hadis, dalam semua bab yang kita baca dalam bab ini. Nanti kita akan tengok bahawa salatul khauf dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam macam solat biasa bilangan rakaatnya. Yakni ketika musafir, qasar 2 rakaat, dan pada masa yang sama ketika hadar maknanya kalau peperangan itu berlaku di tempat kita dan kita menghadapi musuh di tempat kita bukan dalam keadaan musafir, kita dalam keadaan mukim, maka solat tetap dalam kadar rakaat yang sama, iaitu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan seterusnya. Ya, jadi tidak ada pengurangan rakaat di dalam salatul khauf. Tidak ada pengurangan rakaat dalam salatul khauf. Dan ini adalah mazhab jumhur ulama daripada kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan lain sebagainya. Jadi mereka mengatakan salatul khauf sama, bilangan rakaatnya sama, macam salat normal saja. Ya, tidak ada pengurangan rakaat. Bagaimanapun ada setengah ulama daripada kalangan sahabat Nabi dan juga setelah mereka yang berpandangan bahawa salat khauf adalah satu rakaat sahaja. Salat khauf adalah satu rakaat saja. Dan kalau kita pergi ke kitab Sahih Muslim, kita akan jumpai satu riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, faradallahu shalah ala lisani nabiyyikum fil hadar arba'ah. Allah mewajibkan salat mengikut apa namanya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita mukim 4 rakaat. Wa fis safari raka'atain. Kalau musafir 2 rakaat. Wa fil khaufi raka'ah. Kalau dalam khauf 1 rakaat. Jelas ucapan Ibnu Abbas nih, bahwa salat khauf adalah ada pengurangan rakaat. Sebagaimana musafir ada pengurangan rakaat dari 4 menjadi 2, maka dalam khauf ada pengurangan rakaat juga, yaitu dari 2 kepada 1. Dan ini adalah pandangan Ibnu Abbas dan juga pandangan
beberapa ulama tabi'in seperti Hasan Al-Basri, Ad-Dhahhak, Ishaq bin Rahuyah dan lain-lain sebagainya. Nah, dalil jumhur dalam perkara ini? Jumhur tentulah dalil mereka adalah hadis-hadis yang akan kita baca dalam bab ni. Hadis-hadis yang kita baca dalam bab ni menunjukkan bahawa solat yang dilakukan oleh Nabi sebagai imam kekal 2 rakaat dan yang dilakukan oleh para kaum muslimin yang menjadi makmum di belakang Nabi juga kekal 2 rakaat. Walaupun ada perbezaan dalam bagaimana mereka melakukan solat tu kan, akan tapi kekal masing-masing daripada kaum muslimin yang ikut solat bersama Nabi, mereka solat 2 rakaat. Mereka solat di 2 rakaat. 1 rakaat di belakang Nabi, 1 rakaat kadang mereka melakukannya secara sendiri atau mereka melakukannya bersama Nabi juga seperti nanti akan diuraikan dalam pelbagai bentuk dalam hadis ni. Nah, lalu mereka mengatakan ucapan Ibnu Abbas ni kita takwil. Ucapan Ibnu Abbas ni kita takwil. Ya. Apa yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bukan solat khauf tu didiskaun, adalah diskaun daripada solat safar menjadi 1 rakaat. Akan tapi yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah solat khauf 1 rakaat, maknanya mereka solat 1 rakaat bersama imam. Lalu mereka solat 1 rakaat lagi sendiri-sendiri. Ini yang memang berlaku dalam beberapa hadis yang akan kita baca dalam bab ni. Jadi bukan bermakna solat khauf ni adalah 1 rakaat sahaja, akan tapi yang dimaksud adalah 1 rakaat mereka solat bersama imam, lalu 1 rakaat mereka solat sendiri. Kata Imam Nawawi, jamak ni diperlukan. Jadi pendekatan jamak ni diperlukan, iaitu antara ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan dia 1 rakaat, dan untuk makluman tuan-tuan, ucapan Ibnu Abbas ni walaupun mauquf akan tapi memiliki hukum rafa', marfu'. Sebab beliau mengatakan faradallahu shalah ala lisani nabiyikum. Nah, ini menunjukkan bahawa dia meriwayatkan perkara ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dia mengucapkan perkara ini daripada ijtihad atau ra'i dia sendiri. Jadi dia walaupun mauquf tapi memiliki hukum marfu'. Dan justru kata Imam Nawawi, kita perlu jamak antara hadis Ibnu Abbas dengan hadis-hadis yang banyak yang kita baca pada hari ini yang menunjukkan bahawa salat khauf dia bukan 1 rakaat, akan tapi dia 2 rakaat normal seperti salat musafir lainnya. Dan ini adalah kata Imam Nawawi, wa huwa muta'ayyin lil jam'i bainal ahadits as-sahihah. Perkara ni perlu, wajib kita lakukan. Solusi ni, pendekatan ni wajib kita lakukan sebab untuk menjamak antara hadis Ibnu Abbas dengan hadis-hadis lain yang sahih sebagaimana yang terdapat dalam bab ni. Nah, perkara yang ketiga yang perlu kita ketahui berkenaan dengan salat khauf adalah jumhur ulama daripada kalangan fuqaha mazhab Syafi'i dan mazahibul arba'ah lainnya, mereka berpandangan bahawa salatul khauf masyru'ah fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu ila akhiriz zaman. Salatul khauf dia adalah masyru'. Masyru' maksudnya apa? Dia adalah apa istilah kita, masyru' adalah disyariatkan, ya. Dia adalah disyariatkan, diamalkan pada zaman Nabi dan juga zaman sahabat Nabi selepas baginda hingga hari kiamat. Dia akan terus berkekalan hukum ni. Dia tidak dikhaskan kepada zaman Nabi sahaja. Kenapa perlu kita tegaskan perkara ini? Sebab ada sesetengah ulama yang mengatakan bahawa salat khauf hanya untuk Nabi dan kaum muslimin yang bersama Nabi saja. Ini adalah pandangan Abu Yusuf. Ini adalah pandangan Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah murid Imam Abu Hanifah. Beliau punya pandangan berbeza dengan gurunya, iaitu Imam Abu Hanifah yang berpandangan bahawa salat khauf kekal hingga hari kiamat. Akan tapi beliau berpandangan bahawa salat khauf khas untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Iaitu apabila baginda Nabi berada dalam peperangan dan solat bersama para sahabat. Jadi selepas baginda Nabi, maka salat khauf sudah tidak boleh lagi dilakukan. Kita kena melakukan solat normal biasa.
Dan apa hujah Imam Abu Yusuf dalam perkara ini? Antaranya beliau mengatakan, tengok ayat Al-Quran yang menyuruh salat khauf itu. Dia menunjukkan khusus, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza kunta fihim wa aqamta lahumus shalah. Idza kunta fihim, apabila engkau bersama mereka, betul tak? Wa aqamta lahumus shalah, dan engkau melaksanakan salat bersama mereka. Maknanya khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mensyaratkan apabila engkau bersama mereka. Justru kalau Nabi sudah tak bersama mereka lagi, maka sudah tak ada lagi salatul khauf. Wah, ini adalah hujah Imam Abu Yusuf. Murid Imam Syafi'i, yaitu Imam Al-Muzani, berpandangan hampir sama dengan Abu Yusuf. Beliau mengatakan salatul khauf, ya memang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Akan tetapi solat ini kemudian dinasah pada zaman Nabi sendiri. Pada zaman Nabi sendiri. Jadi solat ini Nabi pernah buat satu kali atau beberapa kali, ya kan. Akan tapi sebelum Nabi meninggal dunia, solat ini sudah dinasah. Sudah tidak lagi diamalkan pada zaman Nabi sendiri. Apa hujahnya, apa buktinya beliau mengatakan perkara ini? Beliau mengatakan sebab pada peperangan Khandaq, pada perang Khandaq, Nabi pernah terlepas melakukan solat. Solat asar kan, Nabi terlepas melakukan solat. Jadi dalam perang Khandaq, kaum muslimin dikepung oleh musuh, kemudian Nabi sampai tersibukkan daripada melakukan solat asar hingga keluar waktu solat asar. Kata Imam Al-Muzani, ini menunjukkan bahwa tak ada solat khauf Nabi lakukan dalam perang Khandaq. Hal itu karena sekiranya ada solat khauf, tak mungkin Nabi sampai terlupa solat atau tersibukkan daripada solat hingga keluar masa, keluar waktu. Nah, ini menjadi dalil bagi beliau bahwa salat khauf pernah Nabi lakukan, tapi kemudian dinasakh. Dinasakh dan tidak dilakukan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ringkaskan bahwa ada dua ulama yang berpandangan bahwa salat khauf sudah tidak lagi disyariatkan, yaitu Abu Yusuf daripada kalangan ulama Hanafiyah dan Al-Muzani daripada kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Jumhur bagaimanapun berpandangan berbeza. Mereka mengatakan apa yang disebutkan oleh Imam Abu Yusuf dan Al-Muzani tidak cukup kuat untuk menafikan keberadaan salatul khauf nih, ya, dan apa namanya, bahwa salat ini mesti dilakukan hingga terus diamalkan hingga akhir zaman. Antaranya adalah mereka mengatakan dalilnya yang pertama, al-aslu huwa ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam wal khitabu ma'ahu khitabun li ummatih. Kalau Abu Yusuf mengatakan hadis ayat Al-Quran, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, khas untuk Nabi, kita kena kembali kepada kaidah asal bahwa al-aslu at-ta'assi bihi. Asal kaidahnya adalah setiap apa yang Nabi lakukan wajib kita laksanakan atau kita wajib kita ikuti, betul tak? Kita jadikan uswah. Dan khitab yang terdapat di dalam Al-Quran ditujukan kepada Nabi pada asalnya adalah khitab juga untuk ummah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'aqamta lahumus shalah, engkau melaksanakan salat, itu adalah perintah Allah kepada Nabi. Secara asalnya, secara kaidah asalnya adalah semua perintah kepada Nabi di dalam Quran adalah perintah untuk umat juga, melainkan tentu saja yang dikhususkan untuk baginda Nabi. Kalau ada dalil khas, khusus, khususiyat, maka kita katakan ini khusus untuk Nabi. Kalau tak ada dalil khususiyat, maka ini umum untuk seluruh umat. Dan ayat Al-Quran ini tak ada ketetapan yang tak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah khususiyat. Justru kita kembali kepada kaidah umum bahwa dia adalah untuk Nabi dan juga untuk umat baginda Nabi hingga akhir akhir zaman. Itu pandangan itu dalil yang pertama. Yang kedua, dalilnya ada daripada hadis. Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ini umum juga. Aku buat salat macam apa, engkau buat juga. Ini umum.
berlaku untuk solat 5 waktu, berlaku untuk solat musafir, berlaku untuk solat khauf juga. Jadi tak ada dalil taksis, justru kita ambil secara umumnya. Yang ketiga, ini dalil yang paling kuat lagi adalah kata jumhur, sekiranya kata jumhur, sahabat Nabi, para sahabat Nabi selepas baginda Nabi meninggal dunia, mereka mengamalkan salatul khauf. Antara yang melakukan perkara ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin dan perang-perang yang lain. Antara yang melakukan perkara ini juga adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam Futuhat yang dipimpin oleh Sa'ad, Abu Musa al-Asy'ari dalam berbagai peperangan yang beliau lakukan pada zaman Sayyidina Umar dan berbagai peperangan yang lain. Dan mereka melakukannya di hadapan para sahabat Nabi yang hidup pada masa itu. Jadi Sayyidina Ali buat dalam pasukan dia adalah sahabat, Sa'ad bin Waqqas buat dalam pasukan dia adalah sahabat Nabi, tak ada orang mengingkari. Dan ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami bahwa ayat tersebut bersifat umum dan dia berlaku untuk Nabi dan umatnya, dan juga mereka memahami bahwa ayat ini kekal diamalkan walaupun selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Yang berikutnya lagi berkenaan dengan hujjah eee, Al-Muzani yang berkata bahawa solat ni sudah dinasakh karena Nabi tidak melakukan solat khauf pada masa perang Khandaq, maka para ulama jumhur mengatakan solatul khauf berlaku juga selepas Khandaq. Tidak dinafikan dia berlaku sebelum Khandaq dan juga ada solatul khauf yang berlaku selepas Khandaq. Dan kata Imam Nawawi al-masyhur anna salatul khauf nazalat ba'dal Khandaq. Yang masyhur adalah salatul khauf, perintah salatul khauf ini berlaku selepas perang Khandaq. Fakaifa yunsakhu bihi? Bagaimana kita boleh mengatakan apa yang berlaku pada perang Khandaq menasakh apa namanya ke pensyariatan salatul khauf. Ini bagi ana adalah satu dalil-dalil yang jumhur yang cukup kuat yang memberikan ketetapan bahawa salat khauf memang betul diamalkan dan dia akan terus berkekalan sebagai satu hukum yang boleh diamalkan oleh umat hingga akhir zaman. Nah, berikutnya lagi adalah sebelum kita masuk dalam hadis yang pertama ni, kita kena melihat bahawa hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jarud dalam bab ni menampilkan beberapa versi dalam melakukan solat al-khauf. Jadi ada perbezaan-perbezaan dalam solat tersebut. Ya, ada yang mengajarkan mengajarkannya macam ni, ada yang mengajarkan macam tu, ada perbezaan-perbezaan. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi perbezaan-perbezaan di dalam pelaksanaan salatul khauf ni? Kata para ulama, mereka mengatakan perbezaan ni bukan perbezaan tadad, tapi tanawwu'. Maknanya boleh mana-mana versi yang kita ambil untuk kita laksanakan dalam melakukan salatul khauf. Mana yang Nabi buat ni adalah perbezaan yang Nabi buat ni adalah karena perbezaan kondisi yang Nabi hadapi dalam peperangan. Jadi ada beberapa kondisi yang Nabi melihat perkara ni lebih baik dilakukan macam ni sebab lebih selari dengan maslahat. Sebab musuh berada keadaan musuh macam mana, keadaan kaum mukminin macam mana. Jadi Nabi bezakan itu adalah mengikut keadaan perbezaan apa namanya situasi dan keadaan yang berlaku bersama kaum muslimin pada peperangan-peperangan yang berbeza tersebut. Nah, Imam Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan apabila mensyarahkan hadis ini mengatakan salatul khauf anwa' wa qad sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyamin mukhtalifah wa ala ashkalin mutabayinah. Jadi kata Imam Al-Khattabi, salatul khauf ni ada pelbagai bentuk, pelbagai versi dan semuanya dilakukan oleh Nabi. Semuanya dilakukan oleh Nabi. Bukan perbezaan versi itu adalah karena kesilapan perawi dalam meriwayatkan, tak. Semua betul. Tapi Nabi memang betul melaksanakannya berbeza-beza. Beza-beza. Kenapa? Yatawaqqa
yatawakha fi kulli ma huwa ahwatu lis-salah wa ablagu lil hirasah. Nabi buat perbezaan solat khauf ni adalah karena mengambil kira mana yang lebih ihtiyat untuk solat dan mana yang lebih maksimal dalam hirasah, dalam penjagaan. Mana yang istilah kita lebih senang adalah mana yang lebih selari dengan maslahat eee umat Islam pada zaman itu. Mana yang lebih selari dengan keselamatan tentera pada masa itu. Nah, justru perbezaan ni kita kena ambil kira dalam setiap perkara yang berkaitan dengan salatul khauf. Kata Imam Al-Khattabi lagi, "Wahiya 'ala ikhtilafi suwariha mu'talifatun fil ma'ani." Walaupun solat ni berbeza-beza nampak kaifiatnya, akan tapi sebenarnya adalah sama. Mereka sepakat dalam makna asalnya di dalam melakukan salatul khauf ni. Cuma perbezaan teknikal saja, tapi poinnya adalah mereka tetap sama dalam melakukan salatul khauf ni. Itu adalah beberapa muqaddimah sebelum kita memasuki perbahasan hadis yang pertama. Sekarang kita masuk ke hadis yang pertama. Eee, Kata Imam Ibnu Jarud rahimahullah, "Haddatsana Muhammad ibnu Yahya wa Ahmad ibnu Yusuf." Muhammad bin Yahya dah terlalu sering kita sebutkan. Beliau adalah imam ahli Nisabur, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli yang sangat besar dan menjadi rujukan seluruh ulama hadis yang ada di Nisabur pada zaman itu. Dan begitu juga Ahmad ibnu Yusuf. Beliau adalah Ahmad bin Yusuf As-Sulami. Al-Imam Al-Hafiz As-Siqah, dia macam Az-Zuhli juga dalam keilmuan dan ramai guru dan luas periwayatan. Bahkan setengah ulama mengatakan dia memiliki 2 orang guru yang tidak dimiliki oleh Muhammad bin Yahya. Menunjukkan bahawa riwayat dia lebih luas daripada Muhammad bin Yahya sebab dia mengambil hadis daripada 2 orang tokoh hadis yang tidak dimiliki oleh Muhammad Ibnu Yahya. Ini cukup untuk menunjukkan bahawa beliau adalah rujukan utama alul hadis yang ada di Nisabur pada zaman itu. Selain Ibnu Jarud, termasuk Ibnu Khuzaimah yang banyak meriwayatkan hadis daripada Ahmad Ibnu Yusuf As-Sulami. Lalu kedua-duanya mengatakan haddatsana Abdul Razzaq. Abdul Razzaq bin Hammam, Ibnu Hammam, dia alul hadis yang sangat besar di Yaman dan penulis buku Al-Musannaf Abdul Razzaq dan lain-lain. Beliau siqah, imam. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Abdul Razzaq dia masyhur dalam periwayatan daripada Sufyan Ats-Tsauri. Justru kalau dia memang ambil hadis juga daripada Sufyan bin Uyainah. Akan tapi periwayatan daripada Sufyan bin Uyainah adalah periwayatan rakan sejawat saja. Kita sebut sebagai riwayat akran lah. Tapi secara umumnya kalau dia ambil riwayatkan hadis daripada Sufyan secara umum, maka yang dimaksud adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sebab dia adalah tokoh yang masyhur sebagai guru Abdul Razzaq. Dan kalau kita takhrij hadis ini pun kita akan nampak dari pelbagai kitab-kitab yang lain bahawa dalam riwayat lain disebutkan Abdul Razzaq berkata haddatsana Ats-Tsauri. Jadi jelas bahawa yang dimaksud sini adalah Abdul Razzaq Sufyan Ats-Tsauri. An Mansur, Mansur Ibn al-Mu'tamir, imam di Kufah, Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Mansur Mu'tamir di Kufah, seorang ulama tabi'in yang juga sangat besar, siqah. An Mujahid, Mujahid murid rapat Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas, Mujahid bin Jabr, ulama besar di yang kenal dalam tafsir, hadis, fiqh dan lain sebagainya, juga tak perlu diperkenalkan. An Abi Ayyash Az-Zuraqi, Abu Ayyash Az-Zuraqi ialah seorang sahabat Nabi yang nama asalnya dikatakan ada beberapa pandangan berkenaan nama asalnya, akan tapi yang paling masyhur adalah Zaid bin Samit. Ini yang disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan. Dia mengatakan wa ismuhu Zaid bin Samit. Nama dia adalah Zaid bin Samit. Ibn Sa'ad menyebutkan dalam kitab Tabaqat bahawa Abu Ayyash Az-Zuraqi syahida Uhudan wa ma ba'daha. Dia hadir dalam perang Uhud bersama Nabi
dan hadir juga dalam pelbagai peperangan selepas tu. Jadi perang yang pertama dihadapi bersama Nabi adalah Uhud, dan selepas tu dia tak pernah absent dalam semua peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau panjang usia, meninggal dunia selepas tahun 40 Hijrah, iaitu pada masa khilafah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Cukup panjang kehidupan Sayyidina Abu Ayyash Az-Zuraqi. Nah, dalam hadis ni Abu Ayyash bercerita berkenaan dengan satu perkara, episod yang dia alami bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Usfan." Kami satu ketika berada bersama baginda Nabi dalam satu peperangan menghadapi kaum musyrikin di satu tempat bernama Usfan. Usfan adalah satu tempat di antara Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Kalau kita rujuk ke dalam kitab Mu'jam Al-Buldan kalangan Al-Hamawi, beliau berkata Usfan ala marhalatain min Makkah ala tariqil Madinah. Jadi dia dua marhalah daripada Mekah menuju ke Madinah. Ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Lahyan bi Usfan. Jadi peperangan yang Nabi hadapi pada zaman itu adalah ketika menghadapi satu kabilah bernama Bani Lahyan. Bani Lahyan ni adalah pada masa itu kaum musyrikin yang mengancam keselamatan kaum mukminin yang ada di Madinah. Justru Nabi keluar untuk menghadapi mereka dan kemudian berlaku peperangan di Usfan, di tempat ni. Dan bila berlaku perkara ni, dia berlaku pada tahun kelima Hijrah. Berlaku pada tahun kelima Hijrah selepas 2 bulan 11 hari. Jadi berlaku pada 5 Hijrah selepas Nabi berhijrah. 5 tahun, 2 bulan, 11 hari. Itu adalah berlaku peperangan Usfan ni yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal fastaqbalna al-musyrikun. Beliau kemudian bercerita, maka kaum musyrikin kemudian datang untuk menyerang kami. Wa alaihim Khalid ibn al-Walid, yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid pada masa itu belum masuk Islam. Wahum bainana wa bainal qiblah. Dan mereka musuh berada di antara kami dan di antara kiblah. Ini perlu untuk kita ketahui bahawa untuk menjelaskan kepada kita bahawa solat khauf yang Nabi lakukan di Usfan adalah dalam keadaan ketika musuh berada di hadapan kita apabila musuh berada di arah kiblat. Jadi musuh berada di arah kiblat. Maka cara solat yang kita lakukan dalam solatul khauf adalah macam yang Nabi lakukan di Usfan ni. Justru apabila kita merujuk kepada penjelasan ulama mazhab Syafi'i dalam perkara ni, mereka mengatakan solat khauf yang Nabi lakukan di Usfan boleh kita lakukan dengan 3 syarat. Nanti kita akan tengok. Syarat yang pertama adalah an yakunal adu fi jihatil qiblah. Pertama, musuh berada di arah kiblat. Yang kedua, wa an yakuna ala jabal au mustawin minal ard la yasturuhum syai' min absaril muslimin. Syarat yang kedua adalah musuh juga berada di tempat terbuka, di tempat yang tinggi, yang jelas, yang kita boleh amati pergerakan mereka. Sebab kita akan nampak nanti cara solat khauf Nabi di Usfan ni adalah Nabi solat bersama seluruh sahabat. Seluruh pasukan solat. Walaupun mereka dibagi 2, tapi mereka takbir bersama-sama. Mereka takbir bersama-sama, lalu rukuk sama-sama, iktidal sama-sama, akan tapi ketika sujud nanti, satu kumpulan sujud, satu kumpulan berdiri, tetap berdiri. Nah, maknanya solat ni adalah melibatkan semua orang. Nah, ini menunjukkan juga bahawa keadaan pada masa itu Nabi yakin bahawa kalau kita solat dalam keadaan seperti ini, musuh tidak akan menyerang. Kalaupun mereka menyerang, kita boleh tengok pergerakan mereka. Jadi perlulah mereka masa ketika mereka menyerang. Pada zaman itu mereka akan berlari kan, menyerang kan. Dengan kuda mereka dan lain, kita boleh nampak. Jadi kita boleh segera menyelesaikan solat. Jadi
syarat melakukan salat, khauf di Usfan ni adalah, yaitu pertama, musuh berada di arah kiblat, kita boleh tengok mereka. Yang kedua, musuh juga dalam pergerakan dalam tempat yang tinggi, tempat terbuka yang kita boleh amati pergerakan mereka juga. Dan ini penting, untuk sebelum kita decide melakukan solat, khauf, kita kena assess, situation kita jugalah. Dulu tengok sama ada ini selari dengan, apa namanya, keadaan tata. Jangan kita, lurus bendul aja solat ni, Nabi macam kita ini buat, kita buat aja. Kita kena assess keadaan terlebih dahulu. Adakah solat ni sesuai dengan kondisi, yang kita hadapi ataupun tidak. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, syaratnya adalah wa an yakunal muslimuna kasratan, tasjudu ta'ifatun wa tahrusu ukhra. Syarat yang ketiga penting juga adalah kaum muslimin, pasukan muslim mesti banyak. Mesti kita punya confident bahawa kita mampu melakukan solat, dan in case musuh serang, kita pun mampu lawan mereka. Dan pada masa yang sama, kalau kita banyak ni pun, musuh pun akan berfikir berkali-kali sebelum mereka melancarkan serangan kan. Justru syarat yang ketiga itu pun penting, iaitu kaum muslimin mesti banyak, bilangan mereka ramai, sehingga kalau dibagi dua, satu pasukan solat bersama Nabi, satu pasukan berjaga, mereka mampu melaksanakan tugasan dengan baik. Ini apa namanya, perkara penting. Sebelum kita mengamalkan hadis Nabi, kita perlu analisis juga situasi, konteks dia dan lain sebagainya. Dan anda rasa perlulah bagi setiap orang yang mengamalkan sunnah pun macam tu kan, bukan cuma salatul khauf saja. Akan tapi analisis konteks adalah diperlukan bagi setiap orang yang ingin memahami sunnah Nabi dengan sebaik-baiknya. Justru bukan setakat kita tawakal je lah. Confirm sunnah ni kalau kita amalkan barokah. Confirm sunnah ni kalau kita amalkan selamat. Taklah, banyak perkara-perkara yang perlu kita ambil kira terlebih dahulu sebelum mengamalkan sunnah, dan itu yang difahami oleh fuqaha, betul tak? Fuqaha mengamalkan sunnah tu tak lurus bendul macam tu. Akan tapi fuqaha mengamalkan sunnah dengan mengamati pelbagai konteks-konteks tertentu. Nah, Syekh Dr. Nuruddin Ettar dalam kitab I'lamul Anam menyebutkan bahawa sekiranya kita tak mampu dan mungkinlah melakukan apa namanya, solat khauf macam ni karena perbezaan konteks peperangan. Kalau zaman dahulu orang perang dengan pedang, tombak dan anak panah. Kita boleh agak anak panah sekalipun, kita boleh tahu jarak jangkauan dia macam mana, betul tak? Jadi kita boleh perkirakan. Akan tapi zaman sekarang kita guna kapal terbang dengan bombing dia, kemudian ada peluru pun berbeza dan lain sebagainya kan. Maka dalam situasi perang pada hari ini, solat khauf yang diamalkan adalah solat khauf dengan isyarat. Maknanya kita solat sendiri-sendiri mengikut keadaan masing-masing, lalu kita melakukan isyarat dengan ruku, kita melakukan isyarat dengan sujud, betul tak? Dan mengikut keadaan masing-masing. Sebab sudah tidak mungkin lagi kita melakukan solat khauf dalam keadaan berjamaah. Kalau kita buat solat khauf dalam keadaan berjamaah dalam situasi perang yang berbeza pada hari ini, akan menjadi easy target lah untuk musuh kita, betul tak? Itu yang mereka inginkan, agar kita berada dalam satu tempat, satu bom dah habis semua apa namanya, kaum muslimin, pasukan Islam pada zaman itu. Justru sekali lagi, walaupun ini adalah sunnah Nabi dan Nabi lakukan perkara ini, tetap apabila dalam praktikalnya kita kena ambil kira pelbagai aspek yang berkaitan dengan konteks keadaan diri kita dan kita masing-masing. Okey, itu adalah, kita lanjutkan lagi. Kata Sayyidina Abu Ayyash Ar-Zuraqi, beliau mengatakan fasalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-zuhr. Nabi kemudian salat zuhur. Jadi salat zuhur normal seperti biasa, iaitu 2 rakaat asar. Belum lagi turun perintah untuk melakukan salatul khauf. Nanti kita akan nampak selepas tu baru turun perintah tersebut.
Apabila Nabi melakukan salat zuhur 2 rakaat nih bersama kaum muslimin, faqalu, kalangan kaum musyrikin mengatakan, qad kanu ala hal, law asabna ghirratahum. Mereka kata, mereka tadi tengah solat solat zuhur tuh, kenapa kita tak serang mereka? Mereka ni sudah berada dalam satu keadaan yang lupa dengan dunia ni, mereka tidak berjaga, justru kita boleh serang mereka sepatutnya. Itu adalah pandangan kaum musyrikin. Justru, ucapan ini menunjukkan apa? Bahwa mereka telah bersiap-siap untuk menyerang mereka apabila datang solat, waktu solat, akan datang, betul tak? Sebab zuhur mereka nampak, mereka tengah solat, mereka baru tahu solat ni macam mana, dan, mereka boleh perkirakan kalau tengah solat sebenarnya kita boleh serang mereka. Justru mereka sudah berniat untuk melakukan serangan ketika datang, waktu solat yang berikutnya. Tsumma qalu ta'ti 'alaihimul an, salatun hiya ahabbu ilaihim min abnaihim wa anfusihim. Mereka katakan, kejap lagi, lepas ni, mereka katakan, lepas ni akan datang lagi solat, yaitu solat asar, yang lebih mereka cintai daripada anak mereka dan diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Ucapan ni juga menunjukkan bahawa, ah, kejap lagi akan datang solat asar, kita serang mereka dalam solat asar ni. Sebab ketika mereka melakukan solat, mereka sudah tak ingat apa-apa dah. Jadi ini, ucapan-ucapan yang menunjukkan, apa namanya, konteks di mana, yang perlu kita ambil kira dalam melakukan solat khauf dan menjadi sebab turunnya, perintah salatul khauf. Yaitu ketika kaum musyrikin sudah siap untuk menyerang dan mengambil persiapan untuk menyerang kaum muslimin ketika mereka solat. Nah, fanazala Jibril bihadhil ayah baina zuhri wal asr. Tidak lama kemudian Jibril turun dengan ayat ni antara zuhur dan asar. Jadi sebelum masuk waktu asar yang diperkirakan akan berlaku serangan, Jibril sudah turun membawa ayat yang baru, daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan bagaimana salatul khauf, yaitu solat sambil berjaga. Tidak seperti solat zuhur tadi, solat tanpa penjagaan, tetapi ini solat sambil berjaga. Yaitu, ayat tersebut, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, hingga akhir hayat. Fa hadaratis salat, selepas itu datanglah waktu salat asar. Fa amarahum, qala Ibnu Yahya an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian perintahkan kaum mukminin untuk melakukan salat. Perintah Nabi di sini bukan setakat perintahkan bagaimana melakukan salat, akan tapi Nabi mengajarkan mereka taklimat-taklimat untuk bagaimana melakukan salatul khauf pertama kali. Hebatnya para sahabat ni tuan-tuan ya. Saya melihat hadis ini menunjukkan cerdasnya sahabat Nabi. Sekali Nabi ajar mereka faham. Bayangkan kalau Ustaz Nizam ajarkan salatul khauf satu kali, sudah masuk salat asar ni Ustaz Nizam. Sudah masuk salat asar. Kita ada murid 20 orang aja, tak sampai tak macam Nabi 200 orang atau lebih. Sekejap bateri nak habis pula. Kita kembali. Jadi bayangkan, kalau kita berada pada hari ini karena ajarkan salat khauf kepada murid-murid kita, sekarang dah masuk salat asar, sekarang juga kita nak buat. Faham ke depa Ustaz Nizam? Saya nak buat macam ni, awak nanti buat macam ni, kena nanti, barisan pertama kena maju, barisan kedua mundur. Saya rasa susah nak faham, 2 hari kita nak fahamkan depa. Betul tak? Baru nak faham. Nah, akan tapi para sahabat Nabi, hari itu turun ayat, saat itu juga Nabi ajarkan mereka bagaimana salatul khauf, saat itu juga praktikal. Kan? Berjaya, betul tak? Ini menunjukkan Nabi pandai mengajar, taklimat Nabi itu clear, jelas, difaham oleh semua orang. Yang kedua, para sahabat pun faham. Pandai mereka untuk memahami, apa namanya, taklimat baru yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka praktikkan
dengan tepat, betul tak? Nah, fa hadaratis shalah fa amarahum, qala Ibnu Yahya an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan Ibnu Yahya dan Ahmad bin Yusuf sepakat mengatakan fa akhazus silah, mereka ambil senjata-senjata mereka. Ini menjadi perbincangan dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i, dalam kitab Majmu', pedang yang dibawa dalam salat nih, mesti tak ada najis dan lain sebagainya. Dan itu senanglah kalau kita, buat pada zaman sebelum berlaku peperangan kan. Akan tapi kalau selepas peperangan, mungkin sukar pedang tuh, lepas daripada najis, mesti ada bercampur dengan darah dan lain sebagainya. Anyway, sekarang para sahabat ambil senjata mereka, fasafafna khalfahu saffain. Pasukan kemudian berbaris 2 baris di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ke kalangan mazhab Syafi'i mengatakan, 2 baris ni tak mesti 2 baris, lebih pun boleh actually. Yang penting kita jelas, kumpulan mana yang akan ikut bersama Nabi pada rakaat pertama dan kumpulan mana yang akan berjaga. 2 baris adalah maksudnya 2 kumpulan orang yang jelas tugasan mereka. Dia ikut kumpulan mana? Adakah kumpulan yang akan sujud bersama Nabi dalam rakaat kedua ataukah berjaga? Nah, justru poinnya bukan 2 baris nih, akan tapi poinnya adalah 2 tugasan tuh clear. 2 baris boleh, 3 baris boleh, 4 baris boleh, yang penting mereka pasti mereka ikut dalam kumpulan, mana. Apabila berlaku pembagian tugasan tersebut. Qal summa raka'a, jadi, yang berlaku adalah Nabi kemudian takbir, semua pasukan takbir. Dua-dua kumpulan nih, dua-dua baris nih bertakbir, maksudnya takbiratul ihram ikut sama-sama. Mereka udah masuk dalam salat dah. Tsumma raka'a, kemudian ruku, faraka'na jami'an, semua barisan pun ruku. Dua-dua barisan ruku. Tsumma rafa'a farafa'na jami'an. Kemudian Nabi i'tidal, semua pasukan pun i'tidal. Maknanya sekali lagi tentunya cara di Osfan ini adalah takbiratul ihram sama-sama, lalu ruku sama-sama, i'tidal sama-sama, macam salat berjamaah biasa. Tsumma sajada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bis-saffil ladzi yali. Ini yang kemudian berbeza. Ketika, sujud, Nabi sujud dan saf yang bersama Nabi sujud. Jadi saf dibagi dua kan. Saf yang bersama Nabi, yang di belakang Nabi sujud. Wal akharuna qiyamun yahrusunahum. Saf yang kedua berdiri. Tetap dia tidak ikut sujud. Mereka tetap kekal dalam posisi berdiri ketika i'tidal. Tujuannya adalah untuk mengamati pergerakan musuh. Sebab sekali lagi musuh sudah buat planning lah, strategi. Kalau mereka solat, kita serang. Dan keadaan yang paling senang untuk diserang adalah ketika sujud. Betul tak? Tengah sujud mereka tak nampak nih. Nah, itulah saat yang paling senang untuk diserang. Justru mereka sudah plan untuk buat macam tu. Allah tahu. Allah bagi tahu para sahabat Nabi bahwa mereka akan serang ketika sujud. Justru awak kekal berdiri. Nah, ini dah menggagalkan perancangan musuh. Sebab mereka nak serang ketika sujud, ternyata kaum muslimin tengah berjaga juga. Ini jadi pada zaman tu tuan-tuan, kalau kita hidup pada zaman itulah, dan kemudian kita berada dalam, pasukan kaum musyrikin, kita akan nampak ini betul wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Tak ada yang tahu planning ni, tak ada yang tahu strategi ni, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru, patutlah kalau Al-Khalid Ibn Walid selepas itu masuk Islam kan, sebab dia mengamati dan mengalami sendiri apa yang berlaku dalam, setiap peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, summa sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharuna qiyamun yahrusunahum, falamma sajadu wa qamu jalasal akharun fasajadu makanahum. Apabila mereka pada kumpulan yang pertama ni dah sujud, lalu kemudian bangkit untuk rakaat kedua, betul tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam
bangkit untuk rakaat kedua dan kumpulan yang tadi sujud pun bangkit untuk rakaat kedua. Nah, baru fasajadu makanahum, kumpulan yang tadi berdiri sujud. Mereka menyelesaikan sujud mereka, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri semula. Jadi mereka melakukan solat tu sendiri tanpa mengikuti imam. Imam tengah berdiri, berikan masa untuk kumpulan kedua ni menyelesaikan tugasan mereka. Tsumma taqaddama haula ila masafi haula wa jaa haula ila masafi haula. Kemudian berlaku pergantian barisan. Barisan yang tadi di barisan pertama mundur ke belakang, barisan yang tadi di belakang maju ke hadapan. Jadi tukar tempat antara barisan ni dengan barisan yang tadi. Dan kalau kita rujuk dalam mazhab Syafi'i, dalam Majmu', Imam Nawawi mengatakan ini adalah sunnah yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman itu atas perintah Nabi, dan ini terdapat dalam pelbagai hadis yang lain selain Abu Ayyas Az-Zuraqi, disebutkan juga oleh Sayyidina Jabir dalam periwayatan Usfan juga. Akan tapi perkara ini bukanlah satu kewajiban. Maknanya kalau kita buat bagus, tak buat tak apa. Maknanya kalau sekiranya dua pasukan ini tetap kekal pada tempat mereka, tak bergerak pun tak apa. Tapi kalau ikut sunnah adalah berlaku pergantian barisan ni. Yang satu ke hadapan, yang hadapan mundur ke belakang. Al summa raka'a, raka'u jami'an. Rakaat yang kedua pun sama seperti rakaat pertama. Yaitu ketika Nabi ruku, maka seluruh pasukan ruku. Summa rafa'a farafa'u jami'an. Ketika Nabi i'tidal, semua pun i'tidal. Summa sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam wasafful ladzi yalih. Ketika sujud, saf pertama sujud bersama Nabi. Wal akharuna qiyamun yahrusunahum. Saf yang kedua kekal berdiri di tempat mereka untuk menjaga. Qal falamma jalasu jalasal akharuna fasajadu. Tapi kalau Nabi sudah sujud untuk Nabi ketika Nabi dan pasukan yang barisan yang pertama dah duduk untuk tasyahud, baru mereka duduk. Kumpulan yang kedua ni duduk. Falamma jalasu jalasal akharun fasajadu. Jadi ketika yang kumpulan yang pertama sujud duduk untuk tasyahud, baru kumpulan yang kedua yang tadi berdiri ni turun untuk sujud, lalu selesaikan sujud mereka dan duduk bersama-sama. Tsumma sallama alaihim tsumma sarafa. Selepas tu Nabi salam bersama-sama, ketika takbir dulu sama-sama, salam pun sama-sama, tsumma saraf, kemudian dah selesai dah salat. Fasallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratain, marrah bi Usfan wa marrah fi ardi Bani Sulaim. Nabi melakukan cara solat khauf macam ni dua kali. Yang pertama di Usfan dan juga yang kedua adalah di ard Bani Sulaim, di kawasan Bani Sulaim. Wa fi hadzal nahwi rawa Ata'un wa Abu Zubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Jabir juga adalah sama dengan kandungan hadis Abu Ayyas Az-Zuraqi. Hampir sama. Semua susunan yang disebutkan oleh Jabir adalah sama dengan susunan yang disebutkan oleh Abu Ayyas Az-Zuraqi. Dan ini diambil oleh tiga mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali. Mereka mengatakan kalau salat khauf ketika musuh berada di hadapan kiblat, maka caranya adalah hadis mengikut Abu Ayyas Az-Zuraqi dan hadis Jabir ni. Akan tapi kalau musuh berada di belakang kiblat, maka kita kena ambil hadis yang lain, yaitu hadis Ibnu Umar, sebagaimana yang akan dijelaskan akan datang. Sedangkan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mereka mengatakan salatul khauf mesti ikut solat yang akan dijelaskan di dalam peristiwa Zatul Riqa'. Zatul Riqa'. Nanti kita akan jelaskan, yaitu riwayat daripada sahabat Nabi yang lain, ya, bukan riwayat daripada Jabir dan Abu Ayyas Az-Zuraqi. Itu saja saya rasa pembentangan saya pada hari ini. Mungkin ada apa-apa nak ditanyakan?
Ada siapa nak tambah ke? Dengan suratul Khauf ini agak panjang kan saya? Iya, betul. Oke, clear ya? Clear ke tak clear? Gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini ada siapa nak jalan-jalan ke? Ustaz Khairi?